Bon, ce matin, on s'en va visiter le Ping An Ferry Museum. Alors, c'est un musée, c'est un vieux ferry dans lequel ils ont transformé en musée. Et là, évidemment, ça bouge un peu ici. Il faut que je fasse attention. Je regarde. Alors, on est à la marina, là. Il y a un ferry de l'autre côté, ici. Alors, on rentre et on vous montre ça. Alors, on rentre dans le musée et là, on est reçu par lui. Ah, c'est frais ici. Alors ici, c'est toute l'histoire, évidemment, avec toutes les années, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Alors, si on lit tout ça, on en a pour une bonne partie de la journée. Il y a des maquettes aussi, explicatives. Ça, c'est vraiment chouette, là, j'aime ça. Et là, évidemment, il y a des vidéos. Alors, vous avez les différents types de ferries qui ont utilisé au cours des années. C'est vraiment, vraiment trippant. Le Penang Ferry, depuis 1957, là, celui dans lequel nous sommes présentement. Alors, comme vous voyez, il n'y a vraiment pas grand monde parce que ce sont des choses qui sont un petit peu moins visitées par les touristes et c'est ce que j'aime, moi, des choses un petit peu plus originales. Alors là, on a Pomme qui est devant le ferry. Oui, et là, on s'en va. Je sais que j'ai vu sur Internet qu'il y avait beaucoup de maquettes. Alors, on va aller vous montrer ça. Alors, ça, ici. Bon, alors vous avez toutes les choses, là, les différentes cloches. C'est vraiment l'intérieur. On est dans un ferry, là. Photo Pomme. Allez. Bon, ici, on rentre dans une salle de cinéma. Alors, on va s'asseoir et on va regarder ça un petit peu. Saya Captain Do masih setia bersama Anda. Hari ini saya akan membawa Anda menyusuri sejarah perkhidmatan feri Pulau Pinang. Perkhidmatan feri yang beroperasi sebelum masa dan jadual yang menghubungkan Pulau Pinang dengan Provinsi Sulawesi bermula pada tahun 1890. Perkhidmatan ini dikendalikan oleh Kuah Bengki dan Cepat Sabar. Pada ketika itu, hanya launching berkosong waktu digunakan untuk membawa penumpang dan barang-barang. Bermula pada 1 Disember 1920, Lembaga Pelabuhan Pulau Pinang mengambil alih perkhidmatan feri. Pembaharuan telah dilakukan dengan memperkenalkan feri yang boleh membawa penumpang dan kenderaan pada tahun 1920. Pelabuhan yang semakin sibuk menyebabkan permintaan terhadap perkhidmatan feri semakin tinggi sehingga dua feri tambahan diperkenalkan pada tahun 1928. Perkhidmatan feri telah diperluas pada tahun 1938 dan feri Bagat dibina bagi memenuhi keperluan pada masa tersebut. Alors, évidemment, c'est toute l'histoire, là, en même temps, de la Malaisie qui a été envahie par le Japon et tout ça. Sebagai besar infrastruktur pelabuhan Pulau Pinang, penduduk Pulau Pinang menghadapi kesukaran menggunakan perkhidmatan feri kerana kawalan ketat oleh tentara. Feri Tanjung dan feri Hulu ditenggelamkan oleh British, manakala feri Bagat dikawal oleh Hulu dan digunakan untuk mengangkut tentera serta bekalan swasta. Pada 3 September 1940, sebelum menyerah kalah dan tentera British
kembali ke Pulau Pinang. Pentadbiran tentera British memainkan peranan besar dalam pengambil aliansi guna pengurusan pelabuhan Pulau Pinang dan membaiki kerosakan yang berlaku akibat peperangan. Feri bagan yang telah dirampas sebelum ini juga telah berjaya didapatkan semula. Lembaga Pelabuhan Pulau Pinang mengambil alih semula perkhidmatan feri setelah keadaan dibaik. Kapal pendaratan tentera British diubah suai bagi menggantikan feri yang musnah semasa peperangan. Kapal tersebut mula beroperasi pada Januari 1947 dengan menggunakan nama baru, iaitu Feri Selanjung, Feri Muda, Feri Tala dan Feri Terkini. Pulau Pinang terus berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan aktiviti di pelabuhan, juga semakin sibuk dengan pertambahan penduduk yang tetap. Pada 1 Januari 1956, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang ditubuhkan untuk menggantikan Badan Pelabuhan Pulau Pinang. Segala urusan yang berkaitan dengan pelabuhan dan perkhidmatan feri diletakkan di bawah bidang kuasa Badan Feri. Tahun 1957 menyaksikan penggunaan feri Pulau Pinang yang lebih moden dan mampu membawa lebih banyak penumpang serta kendaraan. Pada tahun 1959 pula, feri kelas Aman diperkenalkan dan merupakan feri pertama yang dibina oleh syarikat Choi Shipyard Hong Kong. Pembinaan feri ini menggunakan pelat asal feri Pulau Pinang dan beberapa penambahbaikan telah dilakukan bagi melancarkan perkhidmatan feri. Feri ini direka bentuk bersesuaian dengan penggunaan di Pangkalan Raja Tun Kuda yang terletak di Pulau Pinang dan Pangkalan Sultan Abdul Halim di Batu. Kaedah pemuatan kendaraan air ke dalam feri kelas ini adalah melalui kedua hujung feri tersebut. Kesemua feri kelas ini dibina dengan reka bentuk dua tinggi, iaitu dek atas untuk penumpang, manakala dek utama dikhaskan untuk kendaraan. Feri ini menggunakan kipas Boy Schneider untuk bergerak. Menjelang tahun 1960-an, perkhidmatan feri semakin sibuk. Oleh itu, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang telah menambah feri kelas ini. Feri ini merupakan feri pertama buatan tempatan yang dibina oleh syarikat perkapalan Tristana Belanda dengan reka bentuk yang lebih baik. Manakala ini feri sendiri pula diimport daripada syarikat Choi Shipyard Hong Kong. Feri kelas Punjab Pulau mula beroperasi sekitar tahun 1970 dengan 3 unit feri baru. Feri kelas ini dibina oleh syarikat Choi Shipyard Hong Kong dan dikeraskan untuk membawa kendaraan. Mereka bentuknya sama dengan feri kelas sebelumnya. Selain itu, pagar dipasang pada tingkat di bahagian atas feri untuk keselamatan penumpang. Feri kelas ini menggunakan kipas Bosch Schneider yang memiliki 5 bilah kipas dan membolehkan feri bergerak lebih laju dan efisien. Pada awal tahun 1980, feri kelas 5 mula-mula digunakan. Struktur feri ini tidak jauh berbeza dengan feri kelas rendah. Lebih banyak tingkap terbuka mereka untuk bagi membolehkan penumpang menikmati pemandangan selat Pulau Pinang yang luas. Feri kelas 5 ini merupakan feri yang dibina oleh syarikat Jepang, iaitu syarikat Shipyard and Engineering Joint. Pembukaan Jabatan Pulau Pinang pada September 1985 telah mengubah landscape pengangkutan, menyebabkan ramai beralih kepada jabatan sebagai alternatif utama. Namun, perkhidmatan feri masih menjadi pilihan bagi segelintir penumpang untuk berulang alik dari pulau tersebut. Satu peristiwa yang menggemparkan negara telah berlaku pada petang Ahad 31 Julai 1988. Pangkalan Sultan Abdul Halim di Batu runtuh dan keadaan tahun ketika itu sangat pucat. Gelegar besi jabatan Bangkok menyebabkan lantai papan, dinding besi dan bumbung pangkalan roboh. Penumpang di tingkat bawah pangkalan berlosor ke bawah dan terhimpit oleh tiang dan pembalatan. Sementara kenderaan di bahagian
sekurang-kurangnya 1,674 orang. Kesesakan yang teruk di Pangkalan menjadi punca utama kejadian ini. Pada hari kejadian, 2 perayaan serentak telah diadakan, iaitu Pesta Tuan yang berlangsung di Georgetown dan sambutan ulang tahun Gereja St. Anne di Bukit Pengajar. Tambahan pula, jabatan Pulau Pinang ditutup kepada kenderaan awam untuk mengelak kesesakan semasa perayaan berlangsung. Akibatnya, feri menjadi tumpuan utama untuk menyeberang dan Pangkalan dibina pada tahun 1950 tidak mampu menampung kapasiti lebih 10,000 penumpang. Bermula pada tahun 2002, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang telah memperkenalkan feri kelas Pinang bagi menggantikan beberapa feri yang telah tutup. Feri kelas Pinang ini merupakan feri buatan tempatan yang ditempah daripada PSC level Dokyat Sendirian Bahar di Lubuk Perak. Feri kelas ini terdiri daripada 2 unit feri baharu yang dinamakan Feri Pulau Pinang dan Feri Pulau Paya. Perkhidmatan feri ikonik Pulau Pinang ini telah ditamatkan pada tahun 2020 dan digantikan dengan feri yang lebih moden dan laju. Namun begitu, feri moden ini hanya dikhaskan untuk penumpang pejalan kaki dan motosikal sahaja. Tempoh perjalanan menjadi lebih singkat dan menjimatkan masa. Sejak itu, tiada lagi kenderaan beroda 4 dilihat melintasi Selat Pulau Pinang. Setelah sekian lama menjadi mod pengangkutan yang menghubungkan Pulau Pinang dengan Tanah Besar, perkhidmatan feri ikonik Pulau Pinang ini akhirnya dihentikan perkhidmatan. Walaupun telah berakhir, jasanya kekal menjadi kenangan indah kepada penduduk Pulau Pinang yang pernah bersama-sama menikmati perkhidmatan feri ikonik tersebut. Juga menciptakan kemudahan dari waktu yang tidak dapat dilupakan. Kini, salah satu feri ikonik ini telah ditransformasikan menjadi Museum Feri Pulau Pinang. Sejarah perkhidmatan feri ikonik Pulau Pinang kini diabadikan untuk tatapan generasi akan datang agar mereka dapat menghayati sejarah dan kenangan yang pernah menghubungkan Pulau Pinang. OK. Alors là, pour aller visiter les engins et les trucs, alors là, ce qu'on fait, les 3 personnes qui sont ici, là, nous donnent un net à se mettre sur la tête, un chapeau et un truc. Et évidemment, on va descendre et continuer notre visite. Ah, OK. Là, ça va être à mon tour. Alors là, on descend vraiment. C'est pour ça qu'il nous a donné un casque, là. Parce qu'il faut faire attention à notre tête. Et on descend dans la machine room. OK. OK, train. Slowly. I give you the explanation for safety, okay? Okay. Just 1 minute, okay? Okay, come in. Okay. Okay, the first thing is welcome to the Penang Ferry Museum and welcome to the engine room. Okay. For this engine room, we just have 2 areas. We call the A side, okay, and B side only. Okay. Okay, for the A side, we still have the Voigt Schneider propeller, or we call the system for movement this ferry, the original one. Okay. For this side, don't have, because we take out, we display at the upstairs. Ah, okay. Yeah, you remember before screening? Yeah. The big propeller, that's one. Okay, but now this engine room is very interesting and dangerous place. Okay. Okay, dangerous because we have many holes. Yeah. And then the floor is not stable, and many important compartments we cannot take out. And for the propeller room, the space is very low space, very short place. Okay. Okay, I just want you all to safety first, wash your step, and wash your head. Okay. And the most important is, please don't touch the red color. No. Okay. But for the control room, you can touch anything. Okay. You can pick up the phone, like you call the captain, you can make a video, it's okay. Okay. And the last one, if you have any question, you can ask me. And the one most important thing is, if somebody do not enter to this engine room, they don't know. Actually, this ferry is boat ferry. Okay. 2 in 1, we call double inlet ferry. This is the middle. Okay. This the middle. This is one ferry and this one ferry. They combine. Okay. But they not combine like. But they just
design like 2 ferry, they make 1 ferry. Okay. That's why this ferry have 2 engine. Also the part, you can see the generator also have 2. The air bottle 2, you see? The tank. All the part here is 2. And Okay. this ferry have 2 captain bridge. 2 driving. Okay. Okay. Example, go to the mainland, captain use here. Okay. Okay, arrive at the mainland. After waiting, the car go out, the pedestrian go out, the motorcycle go out. Captain walk and use this captain bridge go to the island. Okay. The routine every day like this. Okay. Okay? Thank you very much. Okay. Welcome. On continue notre visite après toutes les petites séquences de sécurité. Là, c'est sûr que Pomme est correct en termes de hauteur. Là. Elle se pètera pas la tête là-dessus, mais moi, je suis bien content d'avoir un casque, là, honnêtement. Là. Oh my God! Alors, c'est ça. Il avait dit que c'était bas, mais c'est bas. Là, on est dans le upper deck. On rentre dans une autre section. Ah, c'est ça la fameuse maquette que je voyais sur Internet. Oh, wow, wow, wow. Assez impressionnant. Ah, mon Dieu, que c'est joli, que c'est joli. Regardez-moi tout le travail. Et là, j'avais vu sur Internet qu'ils faisaient fonctionner les ferries ici, là. Alors, donc, là, peut-être que ça fonctionne pas, mais bon. Puis là, ici, ça, c'est un gros bateau pour le port, là. C'est assez original comme musée. C'est le genre de choses que j'aime découvrir vraiment, là. Alors là, vous avez toute la partie ferry. Ouais, ça vaut vraiment le détour, ce petit musée-là, là. C'est assez original. Pomme et moi, on se filme. Bon, ici, c'est la partie art galerie. Alors, évidemment, ce sont des peintures, des choses. Ah, c'est ça, c'est une huile sur Canva et c'est à vendre, 4400 ringgit. Celle-là est à vendre aussi, ils sont tous à vendre, là. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Ah, ben c'est ça, c'est la galerie d'art. Ici, c'est vraiment très joli. Regardez-moi ça. On continue notre petite balade à travers un hublot. On en avait un petit ici, là, 200 ringgit. Ça, c'est une photo aérienne, très jolie. Très jolie. Et là, on sort sur le rooftop. Et on s'en va en haut, continuer la vie. Alors là, nous sommes vraiment sur le top. Et ça ici, c'est le deck de navigation. C'est là que tout le contrôle se fait. Alors ici, vous avez tous les instruments du capitaine.
etc. On va faire une petite séance photo avec Pomme, là. Yes.